Okey. Kita mula dengan bagaimana akar bertindak sebagai organ pengambilan air dan garam mineral. Okey, daripada kamu punya modul, teacher dah buat tentang keperluan, kenapa perlunya bahan itu, okey. Bahan iaitu yang utamanya air dan garam mineral. Okey. Air diperlukan sebagai medium tindak balas utama dalam sel. So ini kita dah belajar daripada bab 3 form 4. Diperlukan sebagai medium tindak balas utama dalam sel. So ini kita dah belajar daripada bab 3 form 4. Garam mineral pula, okey, garam mineral diperlukan untuk sintesis klorofil, pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Garam mineral ni lah yang makro dan mikronutrien itu. Yang kita belajar bab sebelum ni. Okey, proses fotosintesis menghasilkan glukosa perlu diangkut ke seluruh tumbuhan melalui sistem vaskular. Sistem vaskular ini mengangkut bahan keperluan dan juga memberi sokongan kepada tumbuhan. Okay, so kita ada xylem dan flowerworm sebagai tisu vaskular. Okay, nanti kita akan tengok pada gambar ajar. Boleh juga rujuk buku teks. Okey, akar bertindak sebagai organ pengambilan air dan garam mineral. So, fungsi akar tadi teacher dah terangkan tentang satu, memberi sokongan dan kekuatan. Okey. Dan kedua, menyerap air dan garam mineral daripada tanah. Okey. So, struktur akar kita boleh bahagikan kepada 3 bahagian, iaitu jidal akar, cabang dan rerambut akar. Okey, pada pangkal tu kita ada rerambut akar. Okey. Bahagian yang bersambung dengan kawasan batang tumbuhan. Rambut akar adalah struktur yang diadaptasi daripada epidermis akar supaya dia dapat menambah jumlah luas permukaan untuk penyerapan air dan garam mineral. Okey, jidal akar pula dia berada di kawasan hujung. Okey, jidal akar dia berada di kawasan hujung. Ni, kawasan ni. Yang mana fungsi dia adalah untuk melindungi akar daripada kerosakan. So dia berbentuk macam cap kat sini. Semasa akar ni tumbuh untuk tembus ke dalam tanah. Okey. Penyesuaian akar dalam proses fungsi dia untuk pengambilan air dan garam mineral. Okey, ini adalah keratan rentas akar. So, kamu mesti boleh mengenal pasti bahagian-bahagian akar ini. Okey, kita mula pada tengah. Ini, kawasan ni xylem prima. Dan kita ada kawasan ni flowerworm prima. Okey, kedua-dua xylem prima dan flowerworm prima adalah tisu vaskular. Okay. Pericycle berada di kawasan ni. Keliling. Okey. Lepas tu kita ada kawasan cambium vascular. Cambium vascular adalah tisu yang akan menghasilkan xylem dan flowerworm sekunder. Ingat masa kita belajar pertumbuhan. Okey. Cambium vascular akan menghasilkan xylem dan flowerworm sekunder. Dan kita ada kawasan endodermis.
Selepas perisikal, endodermis. Okey, lepas tu kita ada kawasan cortex. Dan tepi kita ada kawasan epidermis dan rambut akar. Okey, kawasan epidermis. Kawasan epidermis, kawasan yang paling tepi sekali, dia tersusun sangat rapat. Dinding sel dia nipis dan membran dia telap. Telap terhadap air. Telap maksudnya air boleh melaluinya. Air boleh melalui epidermis. Okey, terdapat bahagian epidermis yang membentuk rambut akar. Okey, ada sel epidermis yang mana mengalami pengubahsuaian, okey, dan dia mengunjung membentuk rambut akar. Sel rambut akar tidak dilapisi kutikel supaya dapat membenarkan penyerapan air. Rambut akar juga mempunyai vakul yang besar untuk menyimpan air dan garam mineral supaya penyerapan air itu berlaku dengan cepat. Okey. Termasuk kawasan yang kedua. Okey, tadi kita tengok kawasan epidermis, sekarang kita tengok kawasan cortex. Kawasan cortex terletak di bawah epidermis. Okey. Dia mempunyai dinding sel yang nipis untuk memudahkan pergerakan air ke dalam akar. Okey, sel korteks ini juga tersusun lebih longgar berbanding epidermis supaya memudahkan pertukaran gas. Dia tersusun lebih ruang kat sini, ruang-ruang udara. Sebahagian besar korteks juga terdiri daripada sel parenkima. Okey, sel parenkima. Okay, so kita masuk endodermis. Endodermis adalah kawasan selepas korteks. Okay. Endodermis adalah pemisah antara kawasan korteks dan kawasan silinder vaskular. Ini kawasan silinder vaskular. Ini perisikal. Okay, kita tengok endodermis. Endodermis, lapisan selapis ni, tersusun rapat setebal satu sel. Maksudnya ketebalan dia satu sel. Okey, sebahagian besar sel endodermis mengalami penebalan lignin, suberin atau lignin pada dinding dia membentuk jalur Casparian. Okey, jalur Casparian ni nampak ni. Okey, ni jalur Casparian. Endodermis hanya membenarkan air dan garam mineral diserap melalui tanah memasuki silinder vaskular tetapi bukan gelembung udara. Maksud dia, bila dia wujud Casparian dekat sini, okay, dia adalah lignin. Okay, dia adalah lignin. Bila lignin, dia tidak telap pada air. So, nampak tak garis arrow hitam ni? Arrow hitam ni menunjukkan aliran air. So, air boleh merentas endodermis tidak melalui Casparian ni, jalur Casparian.
Okey, silinder vaskular pula terdiri daripada tisu xilem dan tisu phloem yang dikelilingi oleh tisu perisikal. Perisikal keliling, silinder vaskular keliling. Okey, perisikal ni lah yang setebal satu sel. Perisikal terlibat semasa pertumbuhan sekunda untuk membentuk cabang akar. Okey, xilem dan phloem selalunya terbentuk dalam bentuk bintang. Okay, nanti kalau gambar yang secara terus tu kita akan nampaklah bentuk bintang kat tengah ni. Xilem, tepinya adalah phloem. Okey, tisu xilem mengangkut air dan garam mineral, manakala tisu phloem mengangkut bahan organik. Okay, yang ni teacher dah terangkan apa keperluan air, kenapa pentingnya air dan kenapa pentingnya garam mineral. Okay, so sistem vaskular iaitu tisu vaskular, okay, fungsi dia untuk mengangkut bahan dan juga sebagai sokongan. Okay, tisu vaskular kita ada dua iaitu xilem dan phloem. Ni dah tahu. Okey, kita tengok pada struktur dalam dia. Xilem, okey, dia terdiri daripada, ni slide bahasa Inggeris Okey, sini. Xilem, dia terdiri daripada tisu xilem dan trakit. Okey, xilem, fungsi dia untuk mengangkut air yang terlarut dan garam mineral. So kalau kita buat keratan rentas ni, kita akan nampak batang seledri ni jika direndam dalam air sirap, okay, yang merah-merah ni adalah xilem. Ini adalah tisu xilem. Okay, selain mengangkut air, xilem juga dia memberi sokongan mekanikal kepada tumbuhan. Tisu xilem kita ada 4. Okay. Xylem, trakit, fiber dan parenkima. Setakat ni okey? Ada masalah? Okey. Okey. Okey, kalau kita tengok pada xylem dia specialnya adalah tisu yang mati. Maksudnya dia tak ada dah dia punya sitoplasma kat dalam tu. Mati dan berongga, tidak mengandungi sitoplasma, terbuka di kedua-dua hujung. Senang fikir macam batang pahit. Dia bersambung untuk membentuk tiub halus, panjang dan berterusan. Okay, supaya memastikan pengaliran air berterusan daripada akar sampai ke hujung daun. Okay, dinding xilem ditebalkan oleh lignin yang kalis air. Okay, lignin tu dia menebal di dinding salur xilem, cuma dia ada jenis penebalan yang berbeza. Kalau yang macam ni, kamu nampak ni berlubang-lubang kan? Okay, ini penebalan dia tu secara pit. Okay, penebalan salur xilem oleh lignin akan memberi sokongan kepada salur xilem tu untuk mencegah dia daripada run up semasa mengangkut air. Bila air mengalir dalam tekanan yang tinggi, dia memberi kekuatan lah kepada salur xilem tu. Okay, salur xilem juga berongga. Berongga tu maksudnya kosong kat dalam, halus, berterusan, kukuh dan kalis air. Kalis air supaya air tak keluarlah daripada batang dia. Okay. Trakit adalah satu tisu untuk xilem juga. Okay.
Dia merupakan sel mati yang mempunyai banyak liang. Liang ni pit. Pit adalah liang pada dindingnya. Ditebalkan oleh lignin, okay, kecuali pada pit. Okay. Membentuk salotiup yang berongga dan hujungnya tirus tertutup. Okey, dia tirus kat sini ni. Nampak tak ni? Ini tirusnya, tirus tertutup maksudnya. Tirus tertutup. Air mengalir daripada satu trakit ke trakit yang lain melalui pit. So, bila hujung dia tertutup, yang terbuka tu adalah pit. So, air lain yang arrow warna biru tu akan mengalir melalui pit masuk ke dalam trakit yang seterusnya. Okey. Ni trakit. Okey. Ini adalah jenis penebalan lignin. Dinding dia ditebalkan oleh lignin. So, macam mana ditebalkan? Sama ada macam ni. Okay, spiral, annual dan reticulate. Reticulate tu nampak macam ni. Okay, ni kalau keratan rentas nampak macam ni. Keratan melintang nampak macam ni. Okay. Okay, kita masuk pada tissue flowworm pula. Tissue flowworm, kita tahu fungsi dia adalah, sekejap teacher nak accept. Miza. Allahu Akbar. Okay. Kat sini kan tadi. Okay, tissue flowworm. Tissue flowworm, kita tahu fungsi dia untuk mengangkut hasil fotosintesis iaitu sukrosa dari daun ke bahagian lain. So, ini facts ni memang kita dah belajar daripada dulu. So, tissue flowworm terdiri daripada tiub tapis dan sel rakan. Tiub tapis yang ni, yang tengah ni. Tiub tapis. Manakala sel rakan kat sini. Okey, tiub tapis dia berbentuk silinder terdiri daripada sel tiub yang memanjang. Ujungnya bersambung dengan tiub tapis yang lain. Okay, ini yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga. Dalam dia ada sitoplasma. Okay. Dinding antara dua sel tiub mengalami perubahan yang membentuk plat tapis. Ni plat tapis. Dinding dia jadi berlubang-lubang. Okay. Membentuk plat tapis. Okay, ni adalah plat tapis. Yang kedua ialah sitoplasma dia tu boleh mengalir daripada satu plat tapis ke satu plat tapis yang lain. Okay. Sitoplasmanya boleh bergerak melalui plat tapis daripada satu tiub ke daripada tiub seterusnya. Aliran sitoplasma inilah yang membawa hasil fotosintesis. Manakala organel lain akan merosot. Okey. Dinding. Tepi dia kita ada. Okey. Kita ada pore kat sini. Untuk menghubungkan tiub tapis dengan sel rakan. Sel rakan ni yang ada nukleus. Tiub tapis tak ada nukleus. Dia ada sitoplasma sahaja. Okay, sel rakan, sel yang berada di sebelah dia adalah sel yang lengkap mempunyai nukleus, sitoplasma dan banyak mitokondria. Banyak mitokondria ni untuk membekalkan tenaga kepada tiub tapis membantu mengangkut fotosintesis.
Ni kalau kereta rentas, kita ada liang kat sini yang boleh mengangkut bahan antara serakan dengan tiup tapis. Okey, perbezaan daripada gambar ni adalah perbezaan antara xylem dengan phloem. Kalau xylem, dia satu arah sahaja. Aliran air satu arah. Okey. Dan dia punya xylem dengan xylem tu bersambung secara berterusan. Tu maksudnya no end tu, berterusan. Dinding dia ditebalkan dengan lignin. Kalau phloem, aliran dia dua arah dengan aliran sitoplasma. Sitoplasma itulah yang mengalir menyebabkan alir tarik. Okey. Hujung sel dia bersambung dengan apa tadi? Plat tapis. Plat tapis. Okey. Ni sukrosa. Yang ini air dan garam mineral. Setakat ni ada masalah? Kalau dalam modul kamu, dinding Teacher dah masuk sampai muka surat 63 kan? Okey. Setakat ni okey lagi? Sebab teacher tak tengok modul. Okey, muka surat 63. Kita nak masuk pengangkutan air dengan garam mineral, muka surat 64. Okey, pengangkutan air dan garam mineral. Okey. Sekarang ni teacher tengah. You all nampak apa sekarang ni? PowerPoint PowerPoint translokasi. Okey, jap. Tak nak translokasi ni lagi. Pengangkutan. Ini sebenarnya yang kita nak belajar ni. Pengangkutan air ke dalam tumbuhan. Ditunjuk pada okey. Kita buka buku teks ni Pengangkutan air dalam tumbuhan. Okey. So kita akan tengok 3 laluan air. Bagaimana laluan air dibantu oleh 3 tindakan. Okey. 3 tindakan ini ialah tarikan transpirasi, tindakan kapilari dan tekanan akar. Okey, nanti teacher terangkan. So bila tadi kita belajar tentang bagaimana dia mengalir. Kita belajar struktur akar. So kita boleh tengok bagaimana dia mengalir. Air mengalir
daripada air tanah, sorry. Kat sini. Air mengalir masuk ke dalam sel rambut akar dan seterusnya mengalir masuk ke dalam xilem. So ini gambaran dia. Okey. Air mengalir masuk melalui sel rambut akar masuk ke dalam vakul. Daripada vakul dia akan masuk ke dalam sel pada korteks. Okey. Masuk melalui endodermis, perisikel dan akhir sekali ialah xilem. So, kita nak tengok 3 tindakan yang membantu. 3 tindakan yang membantu ni ialah kita ada tekanan akar. Okey, daripada akar, semasa kawasan akar, okey, air diserap, mestilah konsepnya osmosis. Air diserap masuk ke dalam sel rambut akar melalui osmosis dan dibantu oleh jumlah luas permukaan akar yang besar. Okey. Ion mineral pula diangkut secara aktif, pengangkutan aktif ke dalam vakul. Kalau air, osmosis. Kalau ion, pengangkutan aktif. Okey, bila ion meresap masuk ke dalam, kita tengok pada ion Bila ion meresap masuk ke dalam sel rambut akar secara aktif, menyebabkan sel ini bersifat hypertonik berbanding air tanah yang berada di keliling ni. So, bila dia bersifat hypertonik, dia menyebabkan air tanah, H2O, air, molekul air pun meresap masuk ke dalam sel rambut akar. Sel rambut akar akhirnya akan menjadi hypertonik. Okey. Bila banyak air masuk, dia akan menjadi hypertonik berbanding sel di sebelah dia. So, dia akan meresap, air akan meresap masuk. Ini akan jadi hypertonik berbanding sel di sebelah dia. So, air meresap masuk. Proses ini berterusan sehinggalah air mengalir masuk ke dalam xilem. Ini maksudnya konsep tekanan akar. Tekanan akar bermula daripada ion dan kemudian air. Tindakan sama macam kita belajar tentang hypotonik. Okay. Konsep ini menyebabkan air bergerak berterusan secara osmosis daripada sel rambut akar seterusnya sehinggalah ke xilem. Okey, daya tolakan ini dipanggil tekanan akar. Tekanan akar membentuk air bergerak masuk ke dalam xilem seterusnya hingga ke batang tumbuhan. Okey, tekanan akar ini akan menyebabkan air berlebihan akan keluar ketika cuaca sejuk, membentuk titisan yang kita panggil gutasi. Panggil embun. Seterusnya kita tengok tindakan kapilari. Tindakan kapilari adalah tindakan 2 daya, iaitu daya lekitan dan juga daya lekatan. Daya lekitan secara fiziknya wujud antara 2 molekul air ni. Daya yang wujud menyebabkan air itu, molekul itu tertarik sesama molekul air. Manakala daya lekatan adalah tindakan antara air dan permukaan dinding. Tarikan ini
menghasilkan pergerakan air yang berterusan dalam salur xilem yang sempit. Daya lekatan dengan daya lekitan ni kamu boleh tengok pada kalau kita ada titisan air dia akan terbentuk macam ni kan daripada batang paip. Okey. Pembentukan dia ni adalah hasil daya lekitan antara molekul air. Terbentuk titisan yang macam ni. Dan juga bila kita tengok pada air pada permukaan. Okay, kalau kita main air pada permukaan tu, kalau kita putuskan dia, nanti dia akan bercantum semula kan. Itu daya itulah kita panggil daya lekitan. Daya lekatan kita boleh tengok pada permukaan, katalah macam kita buah apple, air pada permukaan tepi buah tu. Okay, itu adalah contoh daya lekatan. Benda ini wujud dalam salur xilem. Membolehkan air itu bergerak secara berterusan. Okay, tindakan ketiga adalah tarikan transpirasi. Sebelum ni kita belajar, transpirasi adalah proses penyejatan wap air yang berlaku pada liang stoma. So, bila air daripada ni kehilangan air kat sini, air keluar, air tersejat keluar, menyebabkan kawasan di sini akan menjadi hypertonik. So, air akan mengalir secara osmosis. Air daripada sel berhampiran akan memasuki sel mesofil secara osmosis. So, menyebabkan air itu tersedut daripada xilem ke kawasan mesofil, akhirnya keluar ke bahagian stoma. Okey. Itu kita panggil tarikan transpirasi, iaitu daya tarikan air melalui proses transpirasi. Pembukaan liang stoma akan meningkatkan kadar transpirasi sekaligus meningkatkan kadar penyerapan air oleh akar. Itu 3 tindakan yang berlaku dalam pokok. Tiga tindakan itu adalah yang pertama, ini tindakan tekanan akar. Tekanan akar, kita ulang balik, dia daripada tindakan ion. Lepas tu barulah air. Yang tengah ni adalah tindakan kapilari, iaitu tarikan daya lekatan dan daya lekitan. Dan ketiga adalah tarikan transpirasi. Mana proses transpirasi membantu pengangkutan air melalui tumbuhan. Transpirasi ni samalah konsep macam kita bayangkan kamu sedut air dalam straw tu. Okay. Arah pergerakan air dah. Bagaimana air diserap dah. Ini keupayaan air pun dah. Tahan, iaitu pergerakan air. Sorry. Okey, semasa di akar, dia ada 2 laluan yang nama dia berbeza. Laluan yang pertama adalah laluan apoplas dan laluan kedua adalah laluan simplas. Yang teacher terang tadi banyaknya laluan simplas. Laluan simplas adalah laluan air bergerak melalui sitoplasma dan plasmodesmata. Okey, plasmodesmata teacher tak terangkan Tak apa, biar dulu. Okey.
Dan laluan apoplas adalah laluan melalui gentian selulosa di dalam dinding sel. Air boleh juga mengalir melalui dinding sel. Okey. Okey, tadi teacher dah terangkan, pada kawasan endodermis, kita ada kawasan yang ditebalkan oleh lignin yang kita namakan jalur Casparian ini. Jalur Casparian ni tidak terlap pada air. Maka bila sampai je di sini, tak ada dah laluan melalui dinding sel, maka dia akan tukar kepada laluan melalui sitoplasma, iaitu laluan simplas. Ini nama laluan. Kat mana yang diceritakan plasmodesmata? Sorry. Nanti teacher check balik plasmodesmata sebab teacher ingat tu syllabus matrix. Okey, ni eksperimen yang kita akan buat nanti. Okey. Okey, kita akan tengok apa beza konsep gutasi. Tadi teacher terangkan sikit je, gutasi itu adalah proses penghasilan embun. Okey. Dia melalui rembesan titisan air, okey, pada struktur khas di hujung daun. Okey, akibat tekanan akar yang tinggi. Okey, ia berlaku pada pada waktu malam atau awal pagi, di mana udara ketika itu lembap, okey, kelembapan tinggi, suhu persekitaran rendah. Pada waktu malam suhu yang sejuk, okey, akan berlaku tekanan akar yang berlebihan menyebabkan air yang berlebihan tu ditolak ke bahagian daun dan pucuk tumbuhan. Ini gutasi. Okey, embun yang kita panggil tu adalah gutasi akibat tekanan akar. So, ini adalah rajah yang menunjukkan perbezaan antara gutasi dan transpirasi. Saya tak pasti dalam nota kamu sama tak? Oh, ada. Teacher ada buat. Sorry. Okay. Kita tengok nota. Persamaannya adalah kedua-dua berlaku pada bahagian daun. Prosesnya melibatkan proses kelenyangan air. Cuma perbezaannya, gutasi berlaku pada waktu malam atau awal pagi, manakala transpirasi berlaku pada waktu siang dan terutamanya kawasan panas dan berangin. Gutasi hanya berlaku pada tumbuhan herba sahaja. Okey, transpirasi berlaku pada semua tumbuhan. Gutasi membebaskan air dalam bentuk titisan air, manakala transpirasi membebaskan air dalam bentuk wap air. Okey, air terbebas melalui struktur khas pada hujung urat daun. Manakala transpirasi, air terbebas melalui stoma. Gutasi hanya berlaku apabila berlakunya tekanan akar yang tinggi akibat perbezaan suhu, manakala transpirasi dikawal oleh pembukaan dan penutupan stoma. Okey, gutasi membebaskan air yang kaya dengan mineral. Maksudnya mineral pun terbebas sama. Manakala transpirasi hanya membebaskan molekul air sahaja dalam bentuk wap air. Okey. Keadaan tumbuhan yang tidak mengalami transpirasi dan juga gutasi. Okey, gutasi ni bila kita faham, dia berlaku pada tumbuhan herba dan melibatkan tekanan akar yang tinggi kan.
So, bila katalah pokok tu tak mampu melakukan gutasi, okay, tekanan akar tu berlaku dengan sangat tinggi. Maksudnya, bila sangat tinggi dan tak boleh dikeluarkan, okay, tekanan itu menyebabkan urat daun, iaitu xylem dan phloem tu pecah. Daun yang terdedah, kan, bila dia pecah, maksudnya dia ada ruang yang terbuka, boleh terdedah kepada jangkitan patogen menyebabkan daun itu gugur. Manakala transpirasi pula, okay, tanpa transpirasi, suhu tumbuhan tidak dapat dikekalkan. Okay, bila suhu tak dapat dikekalkan, dia akan menyah aslikan enzim. Tumbuhan tak dapat nak sejuk, terlampau panas. So, boleh mengganggu proses yang lain. Tanpa transpirasi pula, anion tak dapat diangkut daripada akar ke daun. Okay. Tanpa transpirasi juga, proses pengangkutan akan terganggu menyebabkan tumbuhan itu layu. Tumbuhan akan mati selepas tempoh masa yang lama. Okey, itu saja teacher rasa dan untuk bab ini. Oh, translokasi ada lagi. Tapi translokasi teacher nak sambung next class lah. Setakat ni ada masalah? Banyak sangat ke hari ni? Sikit je. Sikit je. Okey, so untuk latihan hari ni, buat soalan ni. SBP 2009, terangkan, huraikan pergerakan air daripada akar ke daun, okay, yang melibatkan ni, tekanan akar, tindakan kapilari dan juga tarikan transpirasi. Okay, ni soalan esei 10 markah. Kalau tak muat, boleh buat dekat kawasan lain juga. Kertas lain pun boleh. Okay, kalau tak ada masalah, sekejap teacher nak screenshot. Okay, kalau tak ada masalah, kelas boleh tamat di sini. Kita jumpa lagi lepas ni. Thank you, teacher.